Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang ada pada hari ini. InsyaAllah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran kita untuk subjek geografi. Tingkatan 1 bab 8, subtopik 8.2, iaitu berkaitan dengan penduduk di Malaysia. Sebelum ini kita dah melihat sedikit tentang taburan penduduk. Dan untuk kelas pada hari ini, kita nak melihat pula 8.2, iaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Baik, ini dia 8.2. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di dalam negara kita di Malaysia. Okey, boleh fokus pada slide. Okey, insya-Allah. Baik, faktor-faktor taburan penduduk. Faktor yang mempengaruhi kenapa ada kawasan itu padat, kenapa ada setengah kawasan itu sederhana dan kenapa pula ada setengah kawasan itu jarang. Apakah faktor yang menyebabkan jadinya perkara macam tu? Ini yang kita akan saksikan pada kelas ataupun video pengajaran pada hari ini. Okey, baik. Ini dia. Terdapat beberapa faktor yang mempunyai taburan penduduk di Malaysia. Yang mana kita boleh bahagikan kepada 4 aspek. 4 aspek. Iaitu faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial dan juga yang terakhir faktor governance ataupun faktor dasar kerajaan. So ini adalah 4 faktor yang akan mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Dan insya-Allah pada hari ini kita hanya fokus untuk faktor fizikal dan ekonomi saja. 2 dulu. Sikit-sikit lah. Kita ambil 2 faktor dulu. Baik. Ini dia. Faktor fizikal. Pusing-pusing macam tu. Apakah yang dikatakan faktor fizikal? Faktor fizikal yang macam mana yang dikatakan mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia ni? Okey, baik. Itu dia. Nampak? Kuala Lumpur, Sibu, Sarawak. Apa tu? Pertama faktor fizikal, maksudnya faktor bentuk muka bumi. Kawasan tanah tinggi, kawasan tanah rendah, kawasan saliran dan sebagainya. Yang pertama kawasan tanah pamah. Tanah pamah, faktor fizikal. Mempunyai penduduk padat. Sebab apa kawasan tanah pamah ni kawasan penduduk padat? Sebab ianya sesuai untuk bina. Nak buat rumah senang. Kawasan tanah pamah kan rata, bukit sikit-sikit je lah. So, nak bina rumah senang. Nak bina kawasan pertempatan senang. Kawasan perniagaan pun senang. Kalau nak bina jalan raya ke, jalan tak raya ke, pun senang. Sebab itulah kawasan tanah pamah jadi kawasan penduduk padat. Dan kalau kita tengok pun, majoriti kawasan bandar-bandar besar semuanya terletak di kawasan tanah pamah. Ataupun kawasan rata. Contoh Ipoh Perak, Shah Alam di Selangor pun kawasan tanah pamah. Sibu Sarawak pun kawasan tanah pamah. Walaupun Sarawak tu banyak kawasan yang bentuk bumi berbukit-bukit, tapi kawasan tumpuan, kawasan utama adalah di Sibu Sarawak. Kenapa situ? Sebab kawasan tanah pamah. Sesuai untuk dibina pelbagai pertempatan, kediaman dan sebagainya. Kita lihat pula kalau kawasan pinggir laut dan kawasan saliran, kawasan sungai. Kawasan yang macam mana? Kawasan yang berpenduduk sederhana. Kerana apa? Sebab kawasan pinggir laut, saliran tak ramai. Orang yang mungkin boleh tinggal di kawasan pinggir laut, orang mungkin boleh tinggal di kawasan sungai. Yang itu saja yang tinggal dekat situ. Sebab bekalan sumber air yang berfungsi sebagai jalan pengangkutan dia berbeza sikit dengan kawasan tanah pamah. Jadi sebab itulah dia sederhana. Ada orang tetapi tak ramai. Contohnya kawasan-kawasan sungai dan laut yang membolehkan ni contoh sungai dan laut membolehkan pelbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan, sepertinya kawasan perikanan. Contoh seperti gambar yang ditunjuk sebelah tu. Contoh di Besut, Terengganu, ataupun di sepanjang Sungai Rajang, Sarawak. Tu contoh tu sebelah tu. Nampak sebelah gambar tu pertempatan. Nampak macam banyak tapi tak ramai lah. Sederhana. Okey, boleh
Seterusnya ni kawasan tanah tinggi, faktor fizikal. Bila kawasan tanah tinggi, sudah tentulah kawasan tu penduduk yang tinggal di kawasan tu adalah jarang, tidak ramai. Sebab apa? Ni diberitahukan. Dinyatakan. Okey, ada. Dinyatakan di slide tu. Sebab apa kawasan penduduk jarang di kawasan tanah tinggi ni? Biasanya kawasan tanah tinggi ni kawasan pedalaman, kawasan hutan. Jadi tak ramai orang yang tinggal situ. Kenapa tak ramai orang tinggal situ? Situ nyatakan darjah ketersampaian yang rendah. Maknanya nak pergi kat kawasan tu susah. Jalan raya nak dibina kawasan tu susah. Nak bawa kemudahan, nak bina kemudahan, infrastruktur kat kawasan tu pun sukar. Sebab keadaan tanah dia yang tidak rata. Sebab itulah ada penduduk tetapi jarang. Ni contoh, nampak dinyatakan di Pahang, contoh Ulu Tembeling, Sarawak, kawasan Banjaran Kapas Hulu dan juga Banjaran Tahan di Pahang. Okey, tengok gambar tu pun ada rumah. Tetapi rumah pun macam tu je lah. Tak ramai, tak banyak. Okey. Tu. Okey, itu faktor fizikal yang pertama. Maksud dia, faktor bentuk muka bumi juga akan mempengaruhi. Yang kedua, dikatakan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor kegiatan ekonomi itu akan menentukan sama ada kawasan itu padat ke, sederhana ke, ataupun tergolong dalam sebagai kawasan jarang. Baik. Kebiasaannya kawasan pertanian. Kawasan penanaman padi punya penduduk padat seperti di kawasan dataran Kelantan dan kawasan Kedah Perlis. Pertanian dapat dijalankan kerana tenaga buruh yang ramai dan terdapatnya kemudahan pengangkutan iaitu jalan raya. Biasanya kawasan pertanian ni, kawasan penduduk dia pun padat. Tetapi bukan semua pertanian. Tengok pertanian yang macam mana. Contohnya kawasan tanaman padi. Dia punya padat. Sebab tu kawasan penanaman padi penduduk padat. Kalau sawit getah, dia jadi sederhana pula. Dia berbeza. Okey. Itu kegiatan ekonomi tu sendiri. Kenapa? Sebab mungkin tak ramai orang boleh bekerja sebagai penoreh getah ataupun penoreh sawit. Sebab tu jadi sederhana. Tapi bila sebut kawasan tanaman padi ni adalah kawasan tanaman utama. Makanan utama rakyat Malaysia. Jadi kawasan tanaman padi pun dia kawasan yang perlu tanah yang rata. Sebab itu jadi kawasan yang padat. Sebab dia memerlukan buruh yang ramai. Okey, ni Pelombongan juga. Pun sama, kawasan Pelombongan punya penduduk padat juga. Seperti Kertih, Terengganu. Dulu kalau ikut dulu ke Kertih, Terengganu ni, kegiatan ekonomi ni adalah nelayan. Bila nelayan tak ramai, sederhana. Tetapi apabila dah adanya kegiatan Pelombongan, dijumpanya emas hitam orang cakap ataupun petroleum di situ, kawasan di Kertih tu menjadi pesat, jadi membangun. Jadi ramai orang kat situ. So kawasan penduduk pun jadi padat. Sama juga Miri dan juga Bintulu. Apabila adanya Pelombongan gas asli dan juga petroleum kawasan tu, ini jadi kawasan dia padat. Jadi kawasan tumpuan penduduk. So apa? Sebab aktiviti ini memberikan pendapatan yang lumayan kepada negara melalui ekspor dan juga jualan mentah. Dan juga membuka banyak pula peluang-peluang pekerjaan, membuka banyak pula kegiatan ekonomi lain di kawasan itu. Jadi apabila banyak kegiatan ekonomi itu adalah antara kegiatan ekonomi yang utama, sudah tentunya kawasan itu akan menjadi kawasan yang berpenduduk padat. Sebab orang nak bertumpu di kawasan yang tersebut. Kalau kawasan perikanan, macam cikgu sebut tadi, Kertih dulu penduduk dia sederhana sebab dia perikanan. Tapi apabila dijumpai petroleum, dijadikan kawasan pertombongan, dia bertukar menjadi padat. Sama juga macam ni, kawasan perikanan adalah penduduk yang sederhana. Kerana terdapatnya peluang pekerjaan seperti nelayan je. Dan tak semua orang yang nak jadi nelayan. Contoh Sempurna, Cendering, Terengganu, Tumpat. Bukan nak low profile ke kena pekerjaan nelayan tu nanti ada yang tengok ni saya nelayan, mak saya nelayan. Tak, nak menunjukkan bahawa kawasan perikanan kebiasaannya penduduk di kawasan tersebut adalah sederhana. Penduduk sederhana. Kebiasaannya sederhana. Kerana peluang pekerjaan, kegiatan ekonomi yang ditawarkan tak semua yang berminat dalam kegiatan ekonomi itu dan tidak menjadi kawasan tumpuan. Secara tidak langsung menyebabkan kawasan itu berpenduduk sederhana. Okey, ini perindustrian.
Kalau perindustrian menjadi kawasan yang penduduk padat. Sebab apa? Ni dia. Menyediakan peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Dan menjadi antara peluang pekerjaan ataupun kegiatan ekonomi yang menjadi minat orang lah. Ataupun biasanya orang bila dapat SPM ke apa ke sebentar tunggu result, dia nak pergi kerja dekat industri, kerja kilang. Mudah kan? Jadi apabila menjadi kawasan tumpuan, secara tidak langsung orang ramai tumpu situ, secara tidak langsung kawasan penduduk di situ akan menjadi padat. Contohnya nilai Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor, Kota Terengganu ni, Digong Badak, Terengganu, kawasan perindustrian. Dan kita tengok pun kebanyakan kawasan-kawasan perindustrian ni adalah penduduk tergolong dalam kawasan penduduk padat sebab menyediakan banyak peluang pekerjaan dan menjadi antara kegiatan ekonomi ataupun peluang pekerjaan yang famous lah, yang popular. Dan menjadi apabila famous, bila popular, ramai orang pergi, jadi kawasan tu secara tidak langsung penduduk dia menjadi padat. Okey. Itu dia, kita dah seperti yang dijanjikan, kita telah menelusuri dua faktor, iaitu faktor yang pertama dikatakan faktor fizikal. Maksudnya bentuk muka bumi itu juga akan mempengaruhi taburan penduduk satu kawasan. Kalau kawasan tu rata, mudah nak bina pertempatan, mudah nak bina pengangkutan sebagainya, kawasan tu akan jadi padat. Kalau kawasan tu pinggir laut atau saliran, kawasan yang bukan tumpuan orang sangat, dia menjadi kawasan yang sederhana. Kalau kawasan tu tanah tinggi, susah nak bina rumah, nak bina jalan susah, nak pergi sana tu pun susah. Jadi tak ramai lah orang duduk di situ, jadi jarang. Itu fizikal. Yang kedua tadi faktor kegiatan ekonomi. Okey. Kalau kawasan tu perindustrian, kalau kawasan tu pertanian padi, okey, dia menjadi kawasan yang padat. Kawasan perlumbungan padat. Tapi kalau dari kawasan pertanian perikanan atau pertanian getah sawit, dia jadi sederhana. Okey. Dan insyaAllah itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Setelah akan datang kita akan sambung lagi. Apakah dua faktor? Okey, hari ini kita belajar apa dia yang pertama tadi? Faktor fizikal. Dan yang kedua adalah faktor ekonomi. Iaitu apa kegiatan ekonomi yang akan mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Terima kasih kerana sudi mendengar video pengajaran pada hari ini. Jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan loceng untuk tanda support, insyaAllah. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.